السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kita meneruskan perbahasan kita berkenaan dengan nama-nama Allah Asmaul Husna, yang mana sebelum ni kita dah bahaskan berkenaan dengan nama Allah Al-Hasib ataupun Al-Hasib. Baik, jadi insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan bincangkan nama yang berikutnya, juga ada kaitan dengan nama yang sebelum ini, itulah Ar-Raqib. Baik, Ar-Raqib. Baik, alif lam ra qaf ya ba. Baik, makna dari sudut lughah, dari sudut bahasa, kata Al-Jauhari, Ar-Raqibu Al-Hafidhu Wal-Raqibu Al-Muntadhiru. Dari sudut bahasa, Ar-Raqib maksudnya yang Al-Hafidhu, yang menjaga, yang mengawasi, Al-Muntadhiru, yang menunggu. Dikatakan raqabtu asy-syai' arqubuhu ruquban wa raqibatun aw riqbatun wa riqbanan idza rasadtuhu. Maksudnya jika seseorang itu mengawasi sesuatu, menjaga sesuatu, dikatakan pemburu, maka dia akan menunggu, dia mengawasi binatang buruannya itu sebelum dia menyerang, baik dengan alat ataupun dengan apa-apa. Wa taraqqubu, at-taraqqubu maknanya al-intizar, menunggu. Itulah juga disebut al-irtiqab. Irtiqab yakni masdar, kata terbitan. Baik. Di dalam Al-Quran, dari sudut bahasa ini disentuh dalam surah Taha ayat 94. Walam tarqub qawli. Walam tarqub qawli maknanya lam tantazir qawli, yani tidak menunggu perkataanku. Wattaraqqub tanzuru wa tawaqqa'u syai'. Tanzuru wa tawaqqa'u syai'. Seseorang itu dia menunggu dan dia mengagak sesuatu yang akan berlaku kemudian. Tawaqqu'. Baik, itu dari sudut makna bahasalah. Baik, ada pun bila kita sebut tentang Ar-Raqib, raqaballahu ta'ala fi amrihi. Bila kita kata Ar-Raqib, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengawasi dalam segenap perintahnya.
Iaitulah apa? Dari sudut kita kata apa? Makna dari sudut bahasa ar-raqib, daripada kita kata wazannya fa'il, maknanya fa'il. Seperti alim dengan makna alim, alimu. Raqibu, ar-raqib maksudnya ar-raqibu. Baik. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengawasi. Baik, di dalam Al-Quran disebutkan nama Allah Ar-Raqib ini sebanyak 3 kali. Di dalam surah Al-Maidah ayat 117, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta anta ar-raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid." Iaitulah perkataan siapa? Kalau kita tengok siap ayat dalam surah Al-Maidah ayat 117 merujuk kepada perkataan Nabi Allah Isa alaihi salam. Itulah kalau kita tengok dalam surah Al-Maidah wa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kalau kita tengok dalam sebelum tu ayat tu 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika berkata Allah kepada rasulnya, kepada hambanya, kepada nabinya, wahai Isa, ya Isa bin Maryam. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Engkaukah yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 sembahan selain daripada Allah. Qala subhana. Jadi Nabi Isa menjawab, kata Nabi Isa, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku takkan mengatakan perkataan yang dinisbahkan kepada aku itu, aku takkan mengatakan seperti perkataan sedemikian rupa, dan aku tidak katakan tentang aku dengan ma laysa li bihaq, yang tidak ada kebenaran. Aku takkan katakan perkataan yang batil. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku takkan cakap benda yang tidak ada kebenaran tentang diriku. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Jika aku mengatakan perkataan tersebut, iaitulah dakwaan, perkataan yang menyeru manusia supaya menjadikan aku dan ibuku Maryam sebagai ilah, sebagai ilahaina min dunillah, 2 sembahan, 2 Tuhan selain Allah. Kalau aku kata perkataan itu, faqad alimtah, engkau akan tahu, engkau tahu. Faqad alimtah, engkau pasti tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku, apa yang ada dalam jiwaku. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu, yakni pada diri Tuhan. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah 'allamul ghuyub, sangat mendalam pengetahuan, yang maha mengetahui, maha berilmu. Al-ghuyub, yakni yang maha mengetahui berkenaan dengan perkara-perkara gaib. Kemudian ayat yang berikutnya, ini poinnya. Wa ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tak mengatakan kepada mereka manusia kesemuanya, yakni Bani Israel. Aku tak mengatakan melainkan apa yang engkau telah perintahkan aku dengannya,
Iaitulah apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Perintah tauhid. So, Nabi Isa alaihi salam menjawab ataupun berhujah di hadapan Allah, aku tidak mengatakan melainkan apa yang engkau perintahkan. Engkau telah perintahkan aku untuk berkata dengannya, iaitulah apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Iaitulah perintah supaya menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul diutuskan dengan seruan yang sama. Jadi inilah apa yang aku kata. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku ke atas mereka. Yakni ke atas kaumku, umatku, yakni Bani Israel. Syahidan. Syahidan yakni menyaksikan, menjadi saksi. Ma dumtu fihim. Selagi mana aku berada bersama dengan mereka. Aku adalah saksi yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan tauhid, yang menegakkan seruan tauhid kepadamu. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Dan setelah engkau mewafatkan aku, kunta antar raqiba alaihim. Engkau ya Allah, engkaulah yang akan menjadi pengawas. Ar-raqib, yang akan mengawasi, yang akan menjaga alaihim, atas mereka, yakni Bani Israel, tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkau ya Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi kalau kita tengok di sini dalam surah Al-Maidah ayat 117, poin yang kita nak sebut di sini, Nabi Isa alaihi salam menyebutkan nama Allah Ar-Raqib. Kunta antar raqib alaihim. Kita tengok siap ayat tu. Ayat tu Nabi Isa kata apa? Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. So ini satu bentuk bantahan kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang Bani Israel ataupun orang-orang Nasrani yang mendakwa ketuhanan Isa, sedangkan Nabi Isa alaihi salam wafat. Maksud wafat di sini ada dua maksud. Pertama, diwafatkan maksudnya ditidurkan. Yang kedua, yang pertama maksudnya wafat, Nabi Isa diwafatkan maksudnya diangkat Allah ke langit, ditidurkan. Maksudnya Nabi Isa dibangkit dan tidur, tetapi diangkat Allah ke langit. Dia tidak mati. Sebagaimana yang didakwa oleh orang-orang Yahudi. Yang kedua, tawaffaitani, falamma tawaffaitani, maksudnya ketika Nabi Isa alaihi salam akan turun pada akhir zaman, kemudian Nabi Isa akan menentang Dajjal, akan membunuh Dajjal, dan kemudian Allah akan wafatkan Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya itulah wafat yang kita kata kematian yang sebenarnya. Jadi menunjukkan Nabi Isa adalah makhluk, menunjukkan Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasul. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Aku tak mengatakan kepada mereka, yakni Bani Israel, melainkan apa yang telah diperintahkan kepadaku olehmu. Iaitulah apa? An i'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini seruan Nabi Isa. Supaya menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, wahai Bani Israel. Wahai manusia. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku akan menjadi saksi. Aku adalah saksi bagi mereka, yakni umatku, selagi mana aku hidup. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim. Setelah engkau wafatkan aku, maka engkau ya Allah satu-satunya ar-raqib alaihim. Ini poin dia. Yang mengawasi ke atas mereka, yang menjaga, yang mengawasi setiap apa yang mereka dakwakan, apa yang mereka tuturkan, apa yang mereka serukan. Baik. Jadi ini dalil yang pertama daripada Al-Quran yang mengisbatkan nama Allah Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Baik. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat pertama. Ayat pertama. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah
ke atas kalian semua, Maha mengawasi. Maha mengawasi atas ke atas segala apa yang kamu lakukan. Innallaha kana 'alaikum raqiba. So dalil yang kedua dalam surah An-Nisa ayat pertama yang sering kita baca, yang sering kita dengar khatib baca. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi apa? Sesungguhnya Allah ke atas mereka Maha mengawasi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Yang ketiga, wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah itu Maha mengawasi di atas segala sesuatu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in raqiba. Baik. Kemudian kita nak tengok apa makna nama Allah. Ini pada hak Allah Ta'ala. Kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, Inna Allah kana 'alaikum raqiba. Maknanya apa? Sesungguhnya Allah ke atas kalian itu Maha mengawasi. Allah Maha mengawasi atas segala yang kalian lakukan. Maknanya, يعني بذلك تعالى, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, يعني بذلك تعالى ذكره إن الله لم يزل عليكم رقيبا. Maksudnya Allah sentiasa mengawasi kalian. Alaikum maksudnya ala an-nas alladhina qala lahum jalla thana'uhu ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Alaikum merujuk kepada apa? Ke atas manusia yang Allah Taala maksudkan dalam firman-Nya yang pertama, ayat yang dalam surah An-Nisa ayat ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia. Jadi maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi atas segala manusia, seluruh manusia. Maha mengawasi. Baik, makna raqiba kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, hafizan muhsiyan alaikum a'malakum. Dia yang menjaga, mengawasi. Muhsiyan yakni maksudnya menghitung, yakni balik kepada makna al-hasib. Al-hasib. Al-hasibu al-hasib. Yang kita dah bincangkan sebelum ni. Muhsiyan alaikum a'malakum. Dia menghitung segala amalan-amalan kamu. Mutafaqqidan ri'ayatakum hurmata arhamikum. Dia sentiasa meneliti tentang bagaimana bentuk kebaktian, riayah, dan bagaimana kamu meraihkan kehormatan kaum kerabat kamu. So, itu lebih pada ayat yang surah An-Nisa, siap ayat tu. Wasalatkum iyyaha wa qata'tukumuha wa qata'akumuha wa tad'i'ukum hurmataha. Allah sentiasa meneliti dan melihat, mengawasi bagaimana interaksi kita dengan sanak saudara ataupun kaum kerabat kita, saudara mara kita. Adakah kamu menghubungkan silaturahim ataupun kamu memutuskan silaturahim atau mensia-siakan hubungan rahim di antara sesama kamu. Itu makna innallaha kana 'alaikum raqiba. Dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. Takwalah kepada Allah yang dengannya kamu apa? Tasaaluna bihi wal arham. Kamu minta dengan nama Allah tu dan juga kamu minta atas apa? Nama apa? Nama kaum kerabat kamu. Arham yakni mereka yang ada hubungan rahim antara kamu, saudara-saudara kamu. Kamu minta atas nama mereka. Kamu minta belas kasihan atas nama mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan kita bertakwa pada Allah. Tasa'aluna bihi wal arham, dan apa yang kamu telah meminta atas nama
apa dia, silaturahim, atas nama hubungan rahim sesama kamu. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah ke atas kamu, ke atas kalian itu maha mengawasi. Maksudnya dalam konteks ayat ni Ibnu Jarir kata apa? Iaitulah hafizan muhsiyan 'alaikum a'malakum, mutafaqidan ri'ayatakum hurmat arhamikum. Itulah dia menjaga, mengawasi, menghitung segala amalan kamu. Dan dia meneliti sejauh mana kebaktian yang kamu telah curahkan. Riayah, bagaimana kamu meraihkan hubungan arham, hubungan rahim, saudara mara kamu, adik-beradik kamu, kaum kerabat kamu. Adakah kamu menghubungkan silaturahim ataupun kamu memutuskannya, ataupun kamu mensia-siakannya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut ayat itu dalam konteks mengingatkan kita Allah sentiasa mengawasi apa yang kita buat, apa yang kita telah lakukan kepada saudara mara kita, kepada kaum kerabat kita. Adakah kita mensia-siakan hubungan rahim yang Allah Ta'ala hubungkan antara kita dengan mereka? Adakah kita tidak memberikan hak kepada mereka dengan sebaiknya? Adakah kita memutuskan rahim, memutuskan hubungan rahim tersebut, mensia-siakan? Maka itu semua Allah Subhanahu Wa Taala melihat, mengawasi, meneliti, menghitung. Sesiapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan hitung dan Allah akan berikan balasan yang baik. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Maka adakah lagi kebaikan, ihsan, melainkan balasannya juga adalah ihsan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang berikutnya, kalau kita tengok dalil yang berikutnya, wallahu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dalam surah Al-Ahzab ayat 52. Dalam nak membincangkan, kita kata makna nama Allah Ar-Raqib. Jadi dalam surah Al-Ahzab Allah kata apa? Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, maksudnya wa kana Allahu ala kulli syai'in ma ahalla laka wa harrama 'alaika. Wa ghairu dhalika min al-asya'i kulliha hafizan la ya'zubu anhu 'ilmu syai'in min dhalik wa la ya'udu hifdhu dhalika kulluhu. Baik. Maksudnya dalam konteks ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 52, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengawasi, sentiasa menjaga apa yang, segala sesuatu yang telah dihalalkan kepadamu dan segala sesuatu yang telah diharamkan kepadamu dan segala perkara yang selain daripada hukum hakam. Kesemuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, menghitungnya, mengawasinya, dan tidak ada yang terlepas daripada pengawasan Allah. Tidak ada yang terlepas daripada pengetahuan dan pengawasan Allah Ta'ala. Baik. Sebab itu kalau kita tengok, diriwayatkan daripada Qatadah Ibnu Di'amah As-Sudusi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, katanya haddatsana Bishr, haddatsana Yazid, haddatsana Sa'id an Qatadah, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba ay hafidha, fi qauli Al-Hasan wa Qatadah. Maksudnya apa? Ketika menafsirkan raqiba pada ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 52, maka Qatadah mengatakan maknanya hafizah, menjaga, mengawasi. Dan ini juga adalah tafsiran yang datang daripada Al-Hasan Al-Basri. Kemudian kata Az-Zajjaj, Ar-Raqib maksudnya Al-Hafizul ladzi la yaghibu amma yahfazuh. Dia yang menjaga, Allah yang menjaga, yang tidak ada sesuatu pun terluput daripada penjagaannya. Dia yang mengawasi dan tidak ada sesuatu pun yang terluput daripada pengawasannya. Dikatakan apa? Raqabtu syai'a arqubuhu riqbatan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Qaf ayat 18. Allah kata apa? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Itu merujuk kepada malaikat. Tidak ada sesuatu pun lafaz yang
keluar daripada mulut kamu, min qaulin, daripada perkataan. Tidak ada sesuatu pun yang diungkapkan daripada perkataan yang kamu ungkapkan, illa, melainkan ladaihi, baginya, di sisinya, raqibun atid, adanya malaikat yang mencatat. So malaikat yang mencatat tu sebahagian ulama kata namanya raqib dan atid. Ada juga yang mengatakan namanya bukan raqib dengan atid, tetapi sifatnya adalah raqib dengan atid. Raqib maksudnya mengawasi. Di maknanya apa? Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala yang kita katakan. Segala yang keluar daripada lisan kita, keluar daripada mulut kita, sama ada yang wangi ataupun yang busuk, maka Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi dengan adanya malaikat yang mengawasinya. Dan ianya tidak akan terlepas daripada pengetahuan Allah. Jika tidak ada malaikat sekalipun Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha mengawasi. Itu maksud ar-raqib. Jadi apa sahaja yang kita keluarkan daripada mulut kita, sama ada wangi atau busuk. Wangi maksudnya perumpamaan untuk perkara yang baik. Perkara yang baik, semuanya adalah diibaratkan sebagai wangian yang memberikan ketenangan, yang memberikan ketenteraman. Adapun perkara yang busuk, maka ianya ibarat bagi sesuatu yang tidak menyelesakan, tidak memberi ketenangan, tidak mententeramkan. Maka itu diibaratkan bagi perkara-perkara yang buruk. Adakah kita ungkapkan perkataan-perkataan yang baik? Al-kalimah at-tayyibah, kalamul hasan, kataan yang baik. Kataan yang baik, apa contohnya? Iaitulah bacaan Quran, menasihati, memberi tunjuk ajar kepada orang lain, amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengatakan perkara-perkara yang baik, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, membaca Al-Quran. Maka itu antara perkara-perkara yang baik. Menyampaikan kebenaran, berpesan-pesan kepada kebenaran, berpesan-pesan kepada kesabaran, pesan-pesan kepada perkara yang ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar, menegah daripada kemungkaran. Maka itu adalah perkara yang baik. Maka jika keluar daripada mulut kita, daripada lisan kita perkara tersebut, maka insya-Allah itu adalah perkara yang terbaik. Dan kita tidak akan mendapat catatan yang buruk. Bahkan apa yang dicatat oleh malaikat itu, maka itulah yang terbaik untuk kita jika kita melazimi perkara yang baik, melakukan amalan ketaatan dan sebagainya. Ada pun orang yang menggunakan lisannya, menggunakan mulutnya untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar. Lisan yang diberikan Allah nikmat itu digunakan untuk mengajak kepada kemungkaran, wal'iyadu billah. Mengajak kepada pencerobohan, mengajak kepada maksiat, mengajak kepada namimah, mengadu domba, mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan, mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada bid'ah, mengajak kepada perkara-perkara yang membawa kepada kemaksiatan, maka itu dicatat oleh malaikat Allah sebagai perkara yang buruk. Baik, kata Al-Khattabi selepas dia menukilkan perkataan Az-Zajjaj di dalam kitabnya Sya'nud Du'a. Dia kata apa? Wa huwa ay ar-raqib fi nu'util adamiyyin al-muwakkal bi hifdhi shay' al-mutarassid lahu al-mutaharrir 'anil ghaflati fi. Di Allah Subhanahu wa taala ar-raqib ini iaitulah apa? Mengawasi pada apa? Pada sifat bagi anak Adam, bagi anak Adam yang kita kata apa?
Allah Subhanahu Wa Taala mengawasi seluruh perbuatan anak Adam. Al-muwakkalu bihifzi syai'. Ya Allah Subhanahu Wa Taala diserahkan segala sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala itulah untuk menjaga dan mengawasi segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lah yang meneliti. Dan terlepas bagi Allah itu daripada sebarang bentuk kelalaian tentang apa yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, oleh hamba-hambanya. Maksudnya Ar-Raqib ini dia bukan setakat mengawasi, bahkan kita kena faham dia adalah sifatul kamal. So kita balik pada kaedah kita, semua sifat-sifat Allah adalah sifatul kamal, sifat yang sempurna. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Raqib mengawasi, pengawasan dia itu adalah pengawasan yang paling sempurna, yang infinity, yang tidak ada cacat celah, yang mencapai kesempurnaan yang tertinggi, mencapai tahap ketinggian yang tidak ada tolak bandingnya, yang terlepas daripada sebarang bentuk kelalaian. Kita kalau kita awas, kita menjadi pengawas, kita mengawas anak kita. Kita duduk kat rumah ni, kita kalau ada anak ni, anak kecil-kecil ni, kita bolehlah dalam 10 minit, 20 minit bolehlah kita nak mengawas dia lagi. Kan? Tapi kalau dah lebih daripada tu, tak cukup juga kita nak mengawasi ni. Dia ada yang pergi sana, ada yang main kat sini, ada yang pergi kat sana. Sebab itu kita sebab apa? Sebab kita adalah makhluk. Pengawasan kita tu tak cukup. Bila kita masuk ke dalam bilik, kita tutup pintu, habis kita tak tahu dia buat apa kat luar. Anak-anak kecil kan. So kita pun tak tahu apa yang dia orang buat kat luar. So kita boleh kita boleh awasi dia dengan apa yang kita ada. Okey, katakanlah ada orang yang canggih sikit, okey, dia boleh pasang CCTV. So dia boleh tengok anak dia daripada tempat kerja sekalipun. So dia boleh tengok dekat rumah dia apa yang berlaku. Tetapi kod mana pun pengawasan dia tu takkan sempurna. Kerana dia akan tertidur dan dia akan terlepas pandang. Kita dekat mana-mana tempat adanya guard, pasang CCTV. Kalau perompak datang, dia tutup CCTV tu, atau dia pecahkan CCTV tu, habis lah. Tempat tu habis, tak ada security dah lah. Kerana mengharapkan CCTV. Kerana itu adalah pengawasan yang datang daripada makhluk. Ianya tidak sempurna. Sudah tentulah Tuhan, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempunyai kamalul mutlaq, sifatul kamal, sifat kamal yang secara mutlak, sempurna yang secara mutlak. Tidak ada sedikit pun kita kata yang menggugat pengawasan Allah itu, sama ada kelalaian, sama ada kealpaan, lupa dan sebagainya, tidak ada langsung pada hak Allah Ta'ala. Allah Ar-Raqib Al-Mutaharriru 'anil ghaflati fih. Tidak ada, terlepas, kata Al-Khattabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu terlepas daripada sebarang bentuk ghaflah, sebarang bentuk kelalaian. Sebab itu kita kena tengok kita. Sebab itu perkataan ulama-ulama terdahulu, bila mereka kata siapa yang kenal diri maka dia kenal Allah. Sebab itu kita dah pernah bincang sebelum ni. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ada sebut, kalau maknanya nak dimaksudkan dengan apa? Kita melihat diri kita, kemudian kita tahu kelemahan diri kita. Kita tahu betapa lemahnya kita, betapa kurangnya kita, betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita, betapa kurangnya sifat-sifat kita, maka kita akan tahu betapa sempurnanya Allah Ta'ala. Itu maksud apa? Sesiapa yang mengenal diri, maka dia akan mengenal Allah. Itu kalau maksudnya itu betul lah. Tapi kalau dia kata maksudnya, kalau dia tengok diri dia, dia nampak Allah yang garuk-garuk, yang batiniah ni tak boleh pakai lah. Sebab itu perkataan tu kita kata tak boleh tolak secara total. Walaupun perkataan tu bukan hadis Nabi, tetapi dia adalah dinukilkan daripada para ulama terdahulu,
Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ada perkataan sabit daripada perkataan salaf. Sebahagian salaf. Sebab itu kita dalam kita berhadapan dengan perkataan-perkataan yang tak sabit ni, perkataan-perkataan yang ada muhtamal maksudnya dia boleh bawa kepada macam-macam tafsiran, kita kena hati-hati. Sebab itu kita kena minta penjelasan. Kalau apa maksud orang tu kalau dia kata macam tu. Kalau kita tengok ustaz kita ni ahli sunnah. Kita kenal dia. Dia tak pernah keluar daripada mulut dia ni melainkan Quran dengan juga as-sunnah. Dan juga manhaj salaf. Kita kenal dia. Bila dia keluar perkataan macam tu, kita pun boleh faham lah. Dia takkan maksudkan macam Sufi Batini yang maksudkan. Seperti kelompok-kelompok Jahmiyah, seperti kelompok Ahlul Bidah wal Ahwa. Macam kita tengok dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim, bila dia keluar perkataan-perkataan yang nampak macam ada Sufi sikit, kita boleh faham maksud dia. Tetapi kalau bagi perkataan tu kepada orang yang batil, pada orang yang menyeleweng, sudah tentu kita kena hati-hati. Sebab tu perkataan apa, kenal diri sendiri. Siapa yang kenal diri sendiri, maka dia akan kenal Allah. Betul dari satu sudut, iaitu dari satu sudut kita tengok kelemahan diri kita. Dengan kita melihat kelemahan diri kita, betapa lemahnya kita, betapa rendahnya kita, betapa hinanya kita, betapa kita berhajatkan kepada Allah, maka kita akan tahu kesempurnaan Allah. Kita akan kenal Tuhan kita. Kerana kita tahu Tuhan itu dia bersifat sempurna. Jadi mana mungkin Tuhan itu dia berhajat kepada makhluk? Mana mungkin Tuhan itu pengawasannya seperti pengawasan makhluk? Sebab itu kita bincangkan makna Ar-Raqib tadi. Sebab itu kata Al-Khattabi tadi, Ar-Raqib maksudnya apa? Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengawasi seluruh amalan anak Adam, yang menjaganya, yang mendelitinya, dan terlepas daripada pengawasan itu sebarang bentuk kelalaian. Tidak ada kelalaian bagi Allah. Tidak ada kekurangan lah maksudnya. Kan? Baik. Kemudian kata Al-Hulaimi, Ar-Raqib huwa alladhi la yaghfalu amma khalaqa atau amma khuliqa fayalhaqahu naqsun atau yadkhulu khalal min qibali ghaflatihi anhu. Al-Hulaimi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj. Dia kata Ar-Raqib maksudnya dialah Allah yang tidak lalai, tidak leka langsung daripada apa yang dia cipta. Tidak ada sebarang bentuk kekurangan ataupun sebarang bentuk khalal, yakni kekurangan ataupun kecacatan daripada sisi Allah, iaitulah dari sudut kelalaian dan kealpaan. Tidak ada. Maksudnya nak senang faham, kita bagi perumpamaan macam tadilah. Kita kalau kita mengawasi anak kita dekat rumah pun kita tak lepas. Macam zaman sekarang lagi pengawasan ibu bapa tu lebih kena tekankan. Sekarang dengan hidup kita kata anak-anak kita ni dah terdedah dengan gadget, peranti-peranti. Sebab itu kita sebagai ibu bapa kita kena ada ilmu pengetahuan tentang penggunaan, bagaimana kita nak menggunakan peranti ini dan bagaimana kita nak mengawasi penggunaan anak-anak kita. Anak kita yang masih kecil, sebaiknya umur bawah pada 7 tahun. 4-5 tahun tu tak diberikan lagi gadget-gadget ni. Tetapi kita kata zaman sekarang ni, kita kata mana nak cari orang yang boleh. Maksudnya dia nak buat kerja, kemudian dia nak layan anak dia dalam masa yang sama. Jadi atau dia nak, maksudnya dia kena ada buat alternatif lain, melainkan seorang ibu itu memang dia kena struggle lah untuk buat aktiviti di rumah. Tetapi kita tengok rata-rata orang dia akan surrender, dia akan menyerah kepada gadget juga akhirnya. Tetapi kita bukanlah nak kata kita kena tolak 100% penggunaan gadget peranti ini, bahkan dia adalah satu keperluan. Cuma bagaimana kita nak bijak menggunakannya. Lebih-lebih lagi dalam kita nak memberikan kepada anak-anak kita yang masih kecil untuk menggunakannya. Sudah tentulah kita kena letakkan jadual, sudah tentulah kita kena limitkan penggunaan, dan kita yang pilih dan kita yang tentukan konten apa yang mereka nak tengok.
apa yang mereka nak buat. Kalau dari sudut video, kita nak bagi apa, nak bagi mereka tengok konten dari sudut apa? Kartun. Kata kartun, sekarang ni kartun. Macam-macam jenis kartun. Sebab tu ibu bapa dia kena pandai. Dia kena tahu apa yang okey, apa yang tak okey. Maka dia kena bijak. Kalau dah sampai pada usia yang belasan tahun, 10 tahun ke atas, 7 tahun ke atas, maka anak itu sudah mula bergaul dengan rakan-rakan di sekolah dan sebagainya, maka sudah tentulah akan ada pengaruh-pengaruh luar, pengaruh-pengaruh asing yang dibawa daripada luar datang ke rumah, dan itu juga memerlukan persediaan daripada ibu bapa untuk secara mental dan fizikal untuk menghadapinya. Sebab itu adanya, kita kata macam-macam peranti ataupun macam-macam aplikasi yang dibangunkan untuk peranti-peranti yang digunakan, sama ada komputer dan sebagainya, digunakan, maka adanya pengawasan. So adanya macam-macam lah kita tengok sekarang ni. Maksudnya akaun itu kita boleh link pada ibu bapanya akaun tu. So untuk apa yang dilihat ataupun apa yang anak-anak kita laman-laman web yang anak-anak kita buka, kita boleh trace, kita boleh tengok apa yang kita boleh kawal, maka kita boleh kawal. Maka itu adalah satu perkara yang ibu bapa zaman sekarang ini perlu ambil perhatian. Kerana kita bincang dari sudut pengawasan tadi. Kerana kita manusia adalah, pengawasan kita adalah apa? Adalah limit, adalah terbatas. Kerana kita makhluk, kerana kita manusia. Sebab itu akhir sekali bila kita dah usaha, bila kita dah berazam, bila kita dah berusaha semampu mungkin untuk menolak segala bentuk fasad, kerosakan, sebab-sebab yang boleh membawa kepada kerosakan. Contohnya kita kata penggunaan peranti yang ada zaman sekarang ini, aplikasi yang dimuat naik ke dalam peranti kita di rumah, peranti anak-anak kita yang mereka gunakan untuk pendidikan mereka dan sebagainya. Maka kita berhak, bukan kita membiarkan mereka bersangka baik dengan mereka semata-mata, kemudian kita biarkan mereka sebebas-bebasnya untuk menggunakannya tanpa ada limit. Ini salah. Sebab itu kita kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Untuk pendidikan mereka, kalau ada untuk kita katakan untuk permainan ke, untuk hiburan mereka, hiburan macam mana yang kita nak bagi, permainan yang macam mana. Islam bukanlah agama yang nak menolak secara total. Maksudnya tak ada langsung waktu untuk kita bermain ataupun untuk kita berhibur, ada dalam Islam. Tetapi nak berhibur macam mana? Adakah kita berhibur macam orang-orang kafir? Adakah kita berhibur macam orang-orang fasik, macam ahlul bidah wal ahwa? Begitu juga permainan. Adakah permainan ni semua tak boleh? Permainan yang macam mana kita nak pupuk anak-anak kita ni supaya membina kemahiran yang tertentu. Contohnya kemahiran membina kemahiran dalam menyelesaikan masalah. So kita sebagai ibu bapa ni kena tahu, kita kena study sikit. Walaupun kita bukan bidang tersebut, tetapi kita kena ada pengetahuan supaya pengawasan kita itu tidaklah semata-mata kita bergantung kepada percayaan kita hanya kepada anak kita semata-mata. Kerana kita nak percaya anak kita ni, tak boleh 100% kita nak percaya. Sebab itu kembali balik pada apa? Akhir sekali bila kita dah usaha, bila kita dah buat apa sahaja sebab yang boleh kita jadikan sebagai satu bentuk pengawasan kita terhadap anak-anak kita, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dialah Ar-Raqib. Dialah Ar-Raqib. Dialah yang maha mengawasi. So pesan kepada anak-anak kita,
Antara bentuk pengawasan yang paling ampuh adalah dengan kita mendidik mereka dengan akidah Islam yang sahih, dengan akidah yang benar. Ini yang paling utama. Sebelum kita nak cari apa-apa aplikasi pengawasan, bentuk penjagaan, bentuk apa benda yang ada di dalam pasaran, aplikasi ini ke aplikasi itu ke untuk kita jaga anak-anak kita, kita nak awasi penggunaan mereka, penggunaan internet mereka ke apa benda. Sebelum itu kita kena letak dulu apa? Batu asas. Kita kena letak dulu, kita kena pahatkan ke dalam hati anak-anak kita rasa takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, rasa sentiasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Raqib. Antaranya lagi dengan apa? Dengan kita melazimkan mereka untuk mengetahui tentang nama Allah Ar-Raqib. Bila mereka dah sampai pada usia 7, 10 tahun, bahkan awal daripada itu lagi, kita kena didik mereka daripada kecil, daripada awal, bahawasanya walaupun ayah, walaupun abi, walaupun ummi, walaupun abah, walaupun datuk ke apa benda ke, tak nampak apa yang mereka buat, apa yang anak kita buat, tetapi Allah sentiasa Ar-Raqib, sentiasa maha mengawasi apa yang mereka lakukan. So, sebab itu kalau kita letakkan Allah first, maka apa pun kita kata Allah akan jaga, Allah akan pemudahkan. Walaupun kita tak nafikan akan ada ujian yang Allah akan kenakan atas kita. Akan ada orang yang dia akan mendapat ujian. Anak-anak tak dengar cakap ayah, anak tak dengar cakap ibu. Itu biasalah, normal lah. Kan? Sebab itu kita kata benda ni bukan hanya, kita jangan ingat bila orang tu mengaji agama, anak dia akan jadi patuh pada agama. Tak juga. Ayah dia ustaz ke, ayah dia mengaji agama ke, anak dia belum tentu akan ikut jejak langkah ayah dia. Tetapi yang penting kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, maka kita, apa peranan kita, apa tanggungjawab kita dalam nak merealisasikan sifat ataupun nama Allah Ar-Raqib yang ada di dalamnya sifat pengawasan itu, bagaimana kita nak merealisasikan hal tersebut. Sebab itu kita kata ini lebih pada kita nak sentuh tentang apa yang kita perlu buat, apa faedah, apa asar, apa kesan-kesan iman kita dengan nama Allah Ar-Raqib ini. Sehingga kita dapat bangkitkan, kita dapat gerakkan keimanan yang ada terhadap nama Allah Ar-Raqib ini dalam kehidupan kita. Sudah tentulah dalam konteks kita hari ini, dunia kita hari ini, perlu lebih lagi. Ar-Raqib ini perlu lebih. Baik. Sebab itu dalam sebahagian kata para ulama, kalau kita tengok Ar-Raqib ini juga maksudnya apa? Al-Alim Al-Hafiz. فَمَا رَاعَ الشَّيْء حَتَّى لَمْ يَغْفَلْ عَنْهُ. Yang maha mengetahui, yang maha menjaga. Yang menjaga. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang terluput. Tak ada sesuatu pun yang terleka, terlalai daripadanya. Dan kalau kita tengok, ini bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala, dia maksudnya, kalau kata itu perkataan Ibn Hisar, dia kata Ar-Raqib al-mura'i ahwalil marqub al-hafidhu lahu jumlatan wa tafsila al-muhsi li jami'i ahwalihi. Ar-Raqib ini dia, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menjaga seluruh keadaan al-marqub, yakni yang berada di bawah pengawasannya. Ini makhluk-makhluknya. Dia menjaganya jumlatan wa tafsilan, secara umum dan secara tafsil. Al-muhsi li jami'i ahwalihi, yang menghitung segala amalan-amalannya. Sebab itu dia apa, kita kata apa, dia balik kepada ilmu Allah. Ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kan? Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam nuniyahnya, wa huwa ar-raqibu 'ala al-khawatiri wal lawahidhi kaifa bil af'ali bil arkani. Maksudnya Allah tu Ar-Raqib atas segala lintasan-lintasan dan segala perbuatan-perbuatan, bagaimana amalan itu dilakukan dengan anggota badan. So Allah Taala ni bukan setakat amalan tu dia hawasi, bahkan
segala isi hati hamba-hambanya pun dia dah perhatikan, dan dia dah awasi dan dia tahu. Kan? Baik. Kemudian kalau kita tengok apa kesan kita beriman dengan apa? Dengan nama Allah Ar-Raqib ini. Yang pertama, wajib ke atas setiap mukallaf, setiap muslim, dia mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini Ar-Raqib, yang maha mengawasi seluruh hamba-hambanya, yang mengawasi segala gerakan mereka, segala diam mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka, dan apa yang disembunyikan di dalam hati-hati mereka, lintasan-lintasan, dan tidak ada pun yang boleh keluar daripada pengetahuan dan juga pengawasan Allah. Sebab tu Allah kata apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 235, Allah kata wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Maka ketahuilah bahawasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam diri-diri kamu, fahdharuh, maka berwaspadalah kamu. Berwaspadalah daripadanya. Kemudian Allah kata dalam surah Al-Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Allah, Tuhan kami yang luas, rahmatnya itu meliputi segala sesuatu, dan ilmunya juga meliputi segala sesuatu. Sebab itulah apa, kalau kita tengok balik Imam Al-Qurtubi dia kata warraqibu bima'na raqibun. Raqib maknanya mengawasi, fahuwa min sifati dzatihi. Ar-Raqib ini dia adalah sifat zat, sifat zatiyah. Dia kembali kepada apa? Raji'atun ila al-ilmi was-sam'i wal-basar. Kerana dia kembali kepada ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah. Fa inna Allah Ta'ala raqibun 'ala al-asya' bi'ilmihi al-muqaddas an mubasharati an-nisyan. Kerana semuanya akan kembali kepada ilmu Allah yang suci, yang sempurna, dan yang terselamat daripada sebarang bentuk kelalaian ataupun kelupaan. Sebab itu kalau kita tengok balik, kita wajib beriman dengan sifat Allah yang terkandung di dalam nama ini Ar-Raqib. Dan apa yang paling penting sekali adalah bagaimana kita dalam ibadat kita nak datangkan manifestasi nama Allah Ar-Raqib ini. Sudah tentulah kalau kita lihat balik bagaimana Nabi SAW mengajar kita bagaimana kita melakukan amalan kita dengan ihsan. Ketika Nabi mentarifkan ihsan, apa maksud ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu, bahkan kamu tidak sesekali mampu untuk melihat Allah di dunia ini, maka ketahuilah fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu, dia mengawasimu. Sebab itu kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-muraqabah dawamu ilmi al-'abdi wa tayaqqunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Muraqabah. So daripada perkataan, daripada nama Allah Ar-Raqib ini, dia menatijahkan satu perkara yang perlu kita sentiasa lazimi di dalam ibadat kita, di dalam hidup kita, sama ada amalan dunia dan akhirat kita, iaitulah sifat al-muraqabah. Amalan kita kata al-muraqabah. Apa maksud al-muraqabah? Iaitulah sentiasa seorang hamba itu mengetahui dan meyakini bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa meliputi, sentiasa mengetahui dan mengawasi seluruh tindak tanduk dan amalannya, perbuatannya, perkataan, sama ada zahir ataupun batin. Sebab itu dengan berterusannya sifat muraqabah ini yang kalau kita lazimi di dalam kehidupan kita, maka itulah kita kata samarah, buah hasil bagi ilmu berkenaan dengan apa? Nama Allah Ar-Raqib. Kita tahu Allah yang mengawasi kita. So macam kita nak didik anak kita pun kan. So anak kita jangan didik dia supaya takutkan CCTV, supaya takutkan kita ke kan. Kita garang kat rumah, kita rotan dia orang apa semua. So kita kata kalau buat macam ni biarkan marah ke gini-gini, itu kena ada jugalah. Tetapi apa? Yang paling tinggi sekali, yang paling utama adalah kita memberikan didikan kepada anak-anak kita supaya muraqabatullah, supaya sentiasa ada sifat muraqabah, iaitulah apa? Merasakan diri sentiasa diawasi oleh Allah. Itu yang paling penting. Itu yang kita kena fikir, macam mana kita nak bagi anak kita ni dia rasa takut ke Allah lebih berbanding takut ke kita sendiri. Itu kita kena fikirkan.
Tidak ada cara lain melainkan dengan kita melazimi Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dengan kita menghidupkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pengajian Al-Quran dan juga As-Sunnah, melazimi bacaan Al-Quran, tafsirnya, melazimi bacaan zikir-zikir yang sahih daripada Nabi SAW, melazimi majlis-majlis ilmu, majlis berkenaan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Asmaul Husna, majlis berkenaan dengan tafsiran Al-Quran, majlis berkenaan dengan akidah Islam, majlis berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk mendapatkan muraqabah. Mendapatkan muraqabah ni bukanlah senang, perlukan kepada usaha, antaranya adalah dengan kita melazimi dan mempelajari nama-nama Allah, dan kita mengetahui apa yang terkandung di dalam nama-nama Allah itu berupa sifat-sifat yang ada di dalamnya yang kita dah sebutkan tadi. Baik. Kemudian kita nak bagi contoh lah. Contoh macam mana muraqabah ini boleh dipraktikkan. Baik. Kalau kita tengok contoh yang pertama. Contohnya contohnya bila seseorang itu muraqabah ni dia boleh, macam mana kita nak praktikkan muraqabah ni dalam setiap amalan kita. Kita bagi contoh dalam solat subuh contoh. Bila kita selesai solat subuh, maka hendaklah kita menyediakan satu waktu, satu detik atau satu saat, satu waktu. Maka kita mengosongkan hati kita daripada segala kesibukan dunia. Dengan kita meletakkan syarat pada diri kita. Maka kita mengatakan dalam diri kita. Kita bermonolog dalaman. Monolog kan. Maksudnya kita cakap seorang-seorang. Janganlah cakap seorang-seorang tu sampai orang dengar tu pelik sangat. Cakap seorang-seorang lah, maksud cakap dalam hati kita. Apa yang aku dah buat? Mali bidha'ati illa al-umr. Tidak ada apa yang aku dah sediakan. Dan apa yang aku telah sediakan untuk pagi ini? Adakah apakah modal yang aku dah keluarkan untuk pagi ini? Contoh. Maka dia akan balik pada apa? Adakah aku dah okey, dia pun akan mula muhasabah, dia akan tengok balik, okey, alhamdulillah pagi ni aku bangkit solat subuh. Sebelum tu aku bangkit solat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Sebelum tu aku dah bangkit, aku berzikir. Bangkit tidur aku berzikir dengan sunnah Nabi. Kemudian aku amalkan zikir-zikir yang Nabi SAW tunjukkan. Kemudian aku solat 2 rakaat. Kemudian aku solat subuh. Kemudian aku baca zikir selepas solat. Kemudian aku baca zikir pagi. Waktu tu kena ada waktu macam mana kita nak datangkan muraqabah tu. Antaranya adalah dengan kita muhasabah setiap amalan-amalan kita. Muhasabah setiap amalan-amalan kita. Sebab itu kita monolog. Kalau kita ada rasa kekurangan pada hari-hari, tak perlu pun kita nak bagi tahu dekat orang. Tak perlu pun kita nak update dekat status Facebook pun, hari ni aku telah buat sekian-sekian, hari ni aku tak bangkit malam, tak perlu. Hanya monolog dalaman, hanya kita dengan Allah Ta'ala tahu. Supaya muraqabah itu akan datang. Muraqabah akan datang bila kita sendiri yang berusaha untuk meninjau dan meneliti dan menghitung amalan-amalan kita, bermuhasabah diri. Nampak? Maksudnya tidaklah jadi nanti bila kita kosong daripada hal tersebut, daripada kita sediakan waktu, peruntukkan waktu untuk kita bermonolog. Maksud kita cakap seorang-seorang. Apa yang kita dah buat hari ni, apa yang kita dah prepare, apa yang kita dah buat. Sekian, macam mana aku dah buat gini, betul ke aku buat gini. Maka kalau benda ni tak ada, itulah yang akan menatijahkan apa dia yang para ulama katakan al-ightirar bin nafs, al-ghurur bin nafs, al-ujub bi amal. Bila kita tak ada benda ni, dia tak akan datang muraqabah tu. Dia akan datang apa? Akan terpedaya dengan amalan. Kita akan terpedaya dengan amalan. Bila kita hari-hari kita dah buat amalan, tapi kita tak ada langsung rasa kita nak monolog, kita nak bermuhasabah diri,
Kita nak kira dan hitung balik amalan-amalan yang kita buat tu, ada kurang ke, ada apa ke, kita tak tengok. Itu yang akan menyebabkan kita akan menatijahkan al-ightirar bin nafs, al-ightirar bil amal, al-ujub bil amal. Kita akan terpedaya. Apatah lagi kalau benda tu kita dah mula cerita dekat orang, kita dah mula upload dekat Facebook kita solat ke, kita baca Quran ke, itu yang paling bahaya sekali. Dah akhir sekali kita selesa dengan pujian orang. Orang berpuji, oh hebatnya. Orang pun anggap kita macam ni. Kemudian akhir sekali menyebabkan kita hanya selesa dengan pujian, terpedaya dengan amalan kita, lalu kita tak nampak dah cacat kurang kita. Kita akan nampak, aku ni sekian. Orang dah puji aku, orang dah kata aku ni alim, orang dah kata aku ni hebat, orang kata aku ni pandai, orang dah kata aku ni banyak beribadat, aku banyak tolong orang. Akhir sekali kita akan terpedaya dengan pujian orang. Ketika itu muraqabah tidak akan datang. Dan kita paling takut sekali adalah apabila hal tersebut akan membawa kita kepada ujub dengan amalan kita, ightirar, terpedaya dengan amalan kita sendiri. Dan itulah sebenarnya yang menghalang untuk kita mendapat muraqabatullah. Itu yang paling dahsyat sekali. Maksudnya, bila kita mula meninggalkan muhasabah tadi. Kemudian, contoh yang berikutnya, maksudnya setiap amalan yang kita lakukan tu, maksud kita sendiri kena tengok. Kita kena tengok adakah amalan kita itu bertepatan dengan dua syarat, ikhlas dan juga mutaba'ah. So kita sendiri yang kita kata accountability amalan kita tu, kita sendiri yang tengok, kita sendiri yang kena kira. Kita sendiri tengok. So kita yang tahu, kita tak perlu tanya orang pun. Kecuali kalau melibatkan perkara-perkara yang perkara-perkara yang melibatkan amalan, fatwa, maksudnya kita nak tahu tentang solat, misalnya solat yang betul, kita kena tanya pada ahli ilmu, kita nak tanya apa kesalahan dalam solat. Macam baru-baru ni ada kita dibuat kuliah tentang kesalahan dalam solat. Contoh, kita kena tahu kesalahan dalam akidah. So kita kena tahu. So benda tu kita kena refer pada ahli ilmu, kita kena menuntut ilmu. Tetapi ini kalau perkara yang melibatkan amalan kita, setelah kita telah mengetahui ilmu, kita tahu perkara-perkara yang membatalkan akidah, perkara membatalkan iman, perkara yang membatalkan solat contohnya, maka apa yang perlu kita lihat adalah kita perlu melihat dari sudut ketepatan amalan itu kita. Maksudnya praktikal yang kita buat, adakah dah tepat kita buat? Seperti mana yang kita belajar. Adakah aku dah buat apa yang aku belajar? Itu poin dia. So kat situ itu juga adalah penting untuk dapatkan muraqabah. Kan? Baik. Demikian jugalah muraqabah ini dia akan melahirkan Dia akan menimbulkan ketenangan dan juga kebahagiaan, kelapangan. Dan dia akan menyejukkan hati, menyejukkan mata kita. Sebab itulah yang paling penting sekali muraqabah ini adalah kita mendatangkan perasaan, mendatangkan hudurul qalb, yakni mendatangkan hati, menghadirkan hati. Sebab itu tidak ada cara lain melainkan kita kena pastikan hati kita itu betul-betul boleh menerima kebenaran, boleh menerima petunjuk. Hati kita itu mesti kita kena pastikan sentiasa digilap dengan Quran dan Sunnah, sentiasa disirami dengan wahyu, sentiasa hidup dengan zikir-zikir, dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, dengan majlis ilmu, supaya muraqabah itu boleh terhasil. Dan muraqabah itu tidak akan terhasil melainkan dengan cara kita menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun selain daripada itu, kita takkan dapat. Baik. Jadi, itu antara sedikit sebanyak yang kita boleh bincangkan tentang isu ataupun tentang nama Allah Ar-Raqib dan maknanya dan kesan-kesan dan juga apa yang kita boleh usahakan untuk mendapatkan muraqabah, untuk kita dapatkan manifestasi untuk memahami nama Allah itu dan untuk kita zahirkan dalam kehidupan kita, dalam amalan kita, dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Baik. Ada soalan? Kita tengok soalan. Baik.
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Turut terpakai untuk segala tulisan-tulisan dan komen-komen di media sosial kan. Walaupun tulisan dan komen di media sosial bukan berbentuk lafaz yang keluar dari mulut si pelaku. Ya, termasuk. Kerana lafaz itu umum. Umum. Dalam ayat ini kalau kita tengok balik, min qawlin, dia adalah apa? Dia adalah kita kata nakirah. Dia adalah nakirah. Ma yalfidhu min qawlin. Jadi nakirah yufidul umum. Dia adalah umum. So, tak kira apa sahaja yang lafaz yang disampaikan sama ada melalui lisan ataupun melalui tulisan, maka ianya adalah hukum lafaz. Kan? Ia adalah hukum lafaz. Komen-komen di media sosial juga termasuk lafaz. Lafaz yang disampaikan melalui tangan-tangan kita, melalui kita menaik. Walaupun ianya adalah tulisan, walaupun kita tak keluar daripada lisan kita, kita hanya tulis. Zaman sekarang ni semua tulis kan? Semua apa dia message, kemudian komen dan sebagainya. Illa ladaihi raqibun atid, semuanya terpakai. Semuanya terpakai. Semuanya kita kata, semuanya dicatat oleh Allah. Semuanya diawasi oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang kita komen, apa yang kita komenkan di media sosial, apa yang kita chatkan. Masalahnya kita hari ni bila berada di alam nyata, maka kita malu-malu. Tetapi kadang-kadang ada orang bila dia sampai di alam maya, dia hilang habis rasa malu. Itu yang jadi bila berkomen, berchat dengan lelaki, dengan wanita ajnabi, lelaki dengan wanita yang tidak halal, mereka berchat itu, mereka dah tak ada rasa malu. Macam ada seorang ustaz tu kata, zaman sekarang ni kita tak boleh, perempuan-perempuan dia kena jaga. Orang-orang perempuan dia kena jaga dia punya kehormatan. So jangan dia mudah percaya. Walaupun ustaz sekalipun, takkan terselamat. Jangan ingat orang tu ustaz, okey, dia boleh sangka baik. Ustaz tu pun manusia. Macam ada seorang ustaz ni kata, kalau dah datang syaitan, dah datang nafsu, tak boleh kontrol, maka kopiah pun boleh tercabut. Betul lah tu. Kopiah boleh tercabut, serban boleh tercabut, jubah boleh tercabut, semua boleh tercabut belaka. Kalau tak ada iman. Kalau tak ada iman. Sebab itu muraqabah ni sangat penting. Muraqabah di alam media sosial, di alam maya. Walaupun orang tak tahu kita, kita buat fake account ke. Sekarang ni orang suka buat fake account sebab dia nak jadi dia nak hentam orang tu, dia nak kutuk orang ni, dia nak kutuk orang tu, dia tak berani pakai nama asal. Kalau dia pakai nama asal ni, orang boleh trace, orang boleh tahu dia kerja dekat mana. Rupanya dia ni pegawai kerajaan. So dia takut, jadi dia pun buatlah fake account. Dia ingat orang tak tahu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Malaikat yang mencatat tahu apa yang dia buat. Dia buat tu, dia pakai, dia buat nama pelik-pelik, dia gunakan orang lain punya gambar. Ini pun ada juga kan scammer. Dia jadi scammer pula. Ini pun satu hal juga. Scammer ni dia ingat orang tak tahu apa yang dia buat, kemudian dia boleh buat apa yang dia suka. Dia ingat dia boleh buat apa yang dia suka. Tak ada rasa malu, tak ada rasa iman, tak ada rasa muraqabah dah. Sebab itu kita kena katakan muraqabah ni sentiasa kita kena bawa walau di mana saja kita berada. Di alam nyata ke, di alam maya ke, sama saja. Sebab apa? Sebab di alam maya pun Allah Ta'ala tahu. Di Facebook ke, di Instagram ke, di Twitter ke, Allah Ta'ala tahu. Walaupun orang lain tak tahu, tak nampak, tapi Allah Ta'ala tahu, sentiasa mengawasi apa yang kita buat. Sebab itu ini yang paling penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cara nak jauhkan diri dari riak? Baik. Riak ni adalah apa? Riak ni adalah perkara yang kita kata berkait dengan hati. Berkait dengan hati. Sebab itu riak ini kita tak boleh ukur dengan dengan penampilan. Riak ni kita tak boleh ukur. Riak ni apa? Riak ni maksudnya amalan yang kita lakukan dengan tujuan untuk supaya memperlihatkan amalan kita itu kepada manusia. Itu maksud riak. Itu maksud riak.
melakukan amalan untuk tujuannya untuk memperlihatkan kepada manusia supaya orang memuji dan supaya orang menganggap kita adalah baik dan sebagainya. Baik. Itu secara ringkas. Baik, jadi macam mana kita nak jauhkan diri daripada riak? Tidak ada cara yang mudah. Melainkan kita kena kembali kepada apa? Kepada apa yang digariskan oleh Nabi dan Rasul. Iaitulah antaranya prinsip dalam kita memahami tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, iaitulah kita melazimi Al-Quran dan Sunnah itu secara umum. Dan kita melazimi segala perkara yang diperintahkan oleh Rasul, iaitulah dari sudut keikhlasan kita dan mutaba'ah, ittiba' kita kepada sunnah Rasul. Maksudnya, cara yang paling ampuh adalah dengan apa? Dengan kita melazimi segala yang diperintahkan oleh Rasul, segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, dan antara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul adalah kita sentiasa bermuhasabah diri. Ini yang paling ampuh sekali. Sebab itu, kita akan tahu sejauh mana nilai amalan kita ini bila kita muhasabah diri kita, bila kita tahu kelemahan diri kita. Kita sentiasa melihat kelemahan diri kita. Dan kita tidak mudah terpedaya dengan kelebihan yang ada pada diri kita. Kerana even kelebihan yang ada pada diri kita sekalipun tidak datang daripada diri kita sendiri, tidak datang daripada disebabkan oleh kebijaksanaan kita, disebabkan oleh kebaikan kita, tidak datang disebabkan oleh usaha kita semata-mata. Bahkan kebaikan, kebijaksanaan, kecerdikan, kecerdasan, kebaikan, kesalehan, semuanya itu datang daripada Allah. Datang daripada apa? Kita kata petunjuk Allah. Kalaulah bukan kerana rahmat dan petunjuk dan kelebihan Allah, Allah Ta'ala takkan rahmati kita, dan kita juga akan menjadi orang yang sama seperti orang-orang yang lain. Sama macam kita kata, kalaulah Allah tak tutup aib kita, maka orang akan tahu segala aib kita. Sebab itu kita bersyukur dengan apa? Bila Allah Ta'ala dah tutup aib kita, kita banyak dosa dan maksiat dan segala-gala kesalahan yang kita lakukan. Bila kita bersyukur dengan kita berusaha untuk melakukan amalan itu dengan sepenuh keikhlasan kepada Allah, maka sebagaimana kita tak suka keburukan kita itu orang nampak, maka demikianlah juga kita kena laksanakan kebaikan. Dan kita tak mahu kebaikan kita itu kalau boleh orang nampak. Ini cara dia. Ini cara yang paling ampuh. Sebab itu kalau kita tengok balik perkataan ulama salaf, bila mereka sebut tentang macam mana nak jauh daripada riak, antaranya apa? Antaranya sembunyikan amalan kebaikan kamu sebagaimana kamu menyembunyikan amalan keburukan kamu. Macam mana kita tak suka orang tahu amalan keburukan kita, kekurangan kita, kejahatan kita, maksiat kita, kelemahan kita. Macam tu juga sebenarnya kita kena berinteraksi dengan amalan kebaikan kita. Itu sahaja cara untuk kita jauh daripada riak. Kan? Itu sebab kalau kita tengok ulama salaf dulu, mereka kata apa? Antaranya sebahagian ulama salaf mereka kata, aku bangkit dalam keadaan aku tak bangkit malam. Aku bangkit tidur dalam keadaan tak qiyamul lail. Dalam keadaan aku mencela diri aku, dalam keadaan aku menyesal. Dalam keadaan aku menyesal sebab aku tak bangkit malam. Itu lebih baik berbanding aku bangkit malam, kemudian pada keesokan paginya aku merasa terpedaya dan merasa bangga dengan qiyamul lail aku. Itu lebih baik. Maksudnya apa? Dalam konteks kita kata kita kena berusaha untuk menyembunyikan amalan kita, kebaikan kita ni. Maksudnya jangan kita terlampau obses untuk terpedaya dengan kebiasaan zaman sekarang ni bila semua amalan kita nak cerita. Dia adalah certain part yang ulama bahas kan, macam contoh kalau kita nak galakkan orang lain buat amalan sedekah, kita pun kena tunjukkan. Itu tak apa. Dia ada certain amalan yang kita boleh tunjukkan macam sedekah kan. Tapi yang lebih baik kita tak tunjuklah. Itu yang lebih baik kan. Tapi kalau ada orang tunjuk kan, kita tak boleh nak hukum dia riak kan. Tapi bila kita nak jauhkan daripada riak tu, sebab riak ni bukanlah benda yang mudah. Lebih baik kita sembunyikan. Kalau kita dah tahu kita tak mampu untuk tanggung pujian orang akan angkat kita, orang akan kata macam-macam, takut kita terpedaya, kita takut kita lupa diri, lebih baik kita daripada awal lagi kita tutup pintu tu dengan kita tak menceritakan.
dan kita menyembunyikan amalan kebaikan kita. Tak kiralah apa sahaja amalan kebaikan. Sama ada sedekah ke apa. Solat itu lagilah tak perlu kan. Kalau solat sunat, bacaan Quran kita dan sebagainya, tak perlu kita nak ceritakan. Tapi malangnya hari ni bila orang dah lebih suka dengan yalah, sebab orang hari ni dia nak populariti, dia dah tengok kehidupan populariti ni lebih cepat untuk orang kenal. Sekarang kalau orang tak dia kalau sekarang ni kalau kita kata apa, populariti tu penting kan. Orang kata populariti penting, kalau tak orang tak kenal. So kalau tak dia takkan dapat gini. So dia akhir sekali untuk mendapatkan populariti tu dia terpaksa korbankan prinsip, terpaksa untuk menzahirkan amalan kebaikan, terpaksa berlakon. Itu yang jadi kita kata masalah. Sebab itu kalau kita tahu kita takkan selamat, memang kalau kita tengok ulama-ulama salah dulu mereka sebut, kalau kita dah tahu memang ini takkan membuka jalan keselamatan, dia akan memberikan lagi kemudaratan pada kita, maka sebaiknya kita tutup terus. Dengan apa? Dengan menyembunyikan. Termasuk amalan kebaikan kita, tak payah cerita. Kan, kalau kita buat baik tu orang tahu, itu nak buat macam mana? Bukan kita cari pujian orang, tapi dah orang tahu nak buat macam mana. Tapi yang paling penting adalah nak jauhkan daripada riak adalah kita sembunyikan amalan kebaikan. Even kalau kita tengok ulama salaf ni sampai tahap dalam rumah dia orang, ada seorang ulama salaf ni 20 tahun dia hidup dengan lebih kurang 20 tahun dia bersama dengan isteri dia. Isteri dia tak pernah tahu dia bangkit solat malam. Sebab dia sembunyikan. Kalau dia bangkit solat malam, bila dia tidur kemudian dia bangkit balik tu, dia cepat-cepat dia akan buat-buat dia tidur. Dia akan buat-buat kononnya dia baru bangkit. So ada sebahagian ulama salaf kan, 20 tahun isteri dia tak boleh detect dia bangkit malam. Lepas pada tu dapat detect lah kan. Tapi nak bagi tahu dia boleh konsisten 20 tahun tu dia sembunyikan amalan dia. Kita boleh buat dah. Agak-agaknya susah kot kan. Kan. Baik. Kalau buat amalan solat, contoh solat bila orang pandang kita apa cara nak elakkan riak, kadang rasa tiba-tiba pada yang datang adakah saya ada penyakit. Baik, kalau macam tu keadaannya, maka sebab itulah kita kena sibukkan hati kita dengan perkara-perkara yang kita kata bersifat ghaibiyah, perkara-perkara berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Sebab itu penting bila kita solat, kita fokus dengan solat kita. Sebab itu kena tahu macam mana cara nak elakkan riak ketika solat contohnya. Maka kita kena fokus pada maksud dan tujuan solat tu. Solat tu tujuannya adalah untuk kita mengingati Allah. Tujuannya adalah untuk kita khusyuk kepada Allah, untuk kita mendapatkan khusyuk, untuk kita menegah kita daripada kemungkaran. Jadi balik pada maksud tujuan solat. Kalau kita nak elakkan solat kita itu nak daripada riak, maka kita kena balik kepada tujuan asal solat. Sebab itu kalau kita macam mana sekalipun kita solat, maka datanglah orang macam mana sekalipun, maka takkan mengganggu. Mungkin dia akan datang perasaan tu, maka perasaan tu akan datang. Tetapi kita kena putuskan. Bila datang perasaan tu, putuskan, jangan layan. So fokuskan dengan bacaan solat kita. So kita baca dalam solat tu, sebab tu pentingnya kita kena faham apa yang kita baca. So kita fokus. Bila kita solat, fokus. Bila kita fokus, buat apa kita nak hiraukan orang nak tengok ke apa benda ke, lantak pilah dia orang nak ambil gambar ke apa benda ke. Lepas tu mungkin kita perasan, boleh kita tegur. Tapi dalam solat, kalau datang perkara-perkara yang boleh nak mendatangkan riak tadi, maka kita cepat-cepat putuskan. Putuskan. Jangan layan. Balik pada fokus tujuan asal kita solat. Untuk mengingati Allah, untuk kita faham bacaan-bacaan solat kita tu, kemudian untuk kita dapat khusyuk. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, anak saya cukup setakat itu, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati apa yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.